Saya baca Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan tahu Umar bin Abdul Aziz. Kita berhajat kan kadang-kadang kepada kisah-kisah orang-orang yang hebat seperti itu. Umar bin Abdul Aziz ni semasa awal, masa dia jadi gubernur Madinah, dia biasa, dia tidak zalim, dia pakai smart, lawa. Tapi manusia ni dia berubah. Biasanya manusia bila dapat kedudukan yang lebih tinggi, dia lebih ego. Tidak Umar bin Abdul Aziz, bila dia dapat lebih tinggi, lebih zuhud. Lebih zuhud. Tuan-tuan, manusia ni kalau dia tawakal hebat. Saya nak cerita Umar bin Abdul Aziz sikit, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dia seperti mana selalu tuan-tuan dengar cerita ni, dia pergi, dia kan bila malam dia pusing mengetahui hal ehwal rakyatnya, sehingga satu hari seperti mana tuan-tuan tahu, dia dengar jumpa kepada suatu orang perempuan yang berdialog dengan ibunya. Ibunya kata, masukkanlah air ke dalam susu ni sebelum waktu fajar. Dia kata, jangan ibu, tidakkah Amirul Mukminin telah melarang hal ini supaya jangan dicampurkan air dengan susu? Ibu dia kata, orang lain juga buat. Ya, dia kata, kita tak boleh buat. Yalah, kalau kita buat pun, manalah Amirul Mukminin semua benda boleh tahu. Dan ada kata-kata dia yang masyhur, perempuan itu, dia kata, in kana Amirul Mukminin la yara, fa Rabbul Amirul Mukminin yara. Jika Amirul Mukminin tak nampak, Tuhan Amirul Mukminin nampak. Umar bin Khattab dengar dialog ni tau, dia menangis. Umar menangis, dia mengenangkan baiknya wanita ni. Dia balik ke rumah dia. Umar ada anak bernama Asim. Asim ni maksudnya terpelihara. Siapa dapat anak belum bubuh nama lagi pun nama Asim. Namanya, anaknya nama Asim. Dia kata, Asim, wahai Asim, idhhab ila baiti fulani wa tazawwaju bihadhihi albint, inni arjullah an yukhrija min sulbiha man yaqudul arab wal ajam, farisan yaqudul arab wal ajam. Wahai Asim, pergi ke rumah sekian-sekian orang, pergi kahwin dengan budak perempuan. Dia cerita, aku mengharapkan Allah keluarkan daripada sulbi perempuan ini satu orang tokoh yang akan memimpin orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Tentu orang saleh, kadang-kadang Allah campakkan kepada dia firasat. Itu namanya firasat, bukan firasat ahli politik ke benda tu, firasat yang tak pernah kena mengena. Buku firasat apa, tapi maksudnya Allah campakkan suatu firasat yang baik kepada dia. Asim, anak dia taat, muti', pergi kahwin. Dan kita pun bila nak kahwin kan anak, ramai ini musim kahwin ni kan, ramai orang yang pada hari berkahwinnya hebat tapi tidak berakhir dengan hebat. Ada cinta love of the year bila yang akhirnya sedang jadi gossip of the year sekarang. Ini semua cinta-cinta ni, hidup perlukan cinta, tapi katanya cinta-cinta ni falsafahnya lebih ya. Bunyi dalam lagu hebat benar, kawan yang menyanyi tu 3-4 kali cerai ya. Tapi manusia ni kalau ditekankan kepada hidup ni sesuatu yang pasti, satu benda yang realiti. Dia bukan 30 tahun duk makan lauk cinta. Suatu manusia ada perjuangan dia, manusia ada prinsipnya. Dia boleh cari orang yang meneruskan perjuangannya, ataupun kalau tidak meneruskan perjuangannya, bersama-sama mengiringi perjuangannya. Ramai orang yang kita nampak otaknya baik, kemampuannya ada, istrinya bermasalah, dia tidak mampu membangun. Macam tu juga sebaliknya.
Dahulu persoalan ni, cinta-cinta ni, ya, manusia kena tengok dan setuju, itu semua ada asas. Tetapi mereka memikirkan bagaimana untuk menjamin rumah tangga mereka dan faedahnya kepada umat. Dia kahwin. Bila mereka kahwin, hasil dari perkahwinan ini melahirkan anak bernama Laila. Laila ni nama Arab, bukan Laila Qais tu. Laila Majnun tu. Ada orang nama Laila Majnun, budak universiti. Kamu tahu apa nama? Makna nama Laila gila. Majnun tu memang untuk gila. Gila cinta. Budak-budak cinta memang hebat kan. Bukan ada apa cinta, dia syok macam tu. Macam Qais dengan Laila ni cerita cinta sampai hidup tak boleh nak seorang perempuan tu. Kita budak-budak universiti sama kadang. Boleh nak dawa tu sapu tangan bagi bekas laksa pun, bau belacat mesti impan. Laila ni bukan Laila Majnun, Laila cucu Sayyidina Umar ni. Laila ni berkahwin dengan satu orang bangsawan, satu orang tokoh daripada Bani Umayyah, namanya Abdul Aziz. Dia gubernur Mesir. Laila dan Abdul Aziz ni melahirkan anak namanya Umar. Jadi dia cucu Sayyidina Umar. Tu Umar Abdul Aziz tu. Sulbi yang baik daripada keturunan yang baik. Datuk yang dahulu terkenal dengan keadilannya dalam pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz ni hidup dalam environment keluarga khalifah. Bapaknya gubernur, pak saudaranya khalifah. Hebatlah hidup. Cuma kecenderungan Umar bin Abdul Aziz ni, dia kecenderungannya diminta bapak dia pergi duduk Madinah, belajar fiqh, belajar hadis dengan ulama-ulama Madinah. Akhirnya dia dijadikan gubernur Madinah. Orang Madinah sayang padanya. Tuan-tuan, saya nak sebut beberapa perkara. Saya baca Umar bin Abdul Aziz ni hebat. Manusia yang tawakal pada Allah. Orangnya tidak pernah mengharapkan nak jadi khalifah, tak. Masa zaman Sulaiman bin Abdul Malik, sepupu dia, Umar bin Abdul Aziz baik dengan Sulaiman bin Abdul Malik ni. Kemana-mana pajak Sulaiman bin Abdul Malik. Kerajaan Bani Umayyah kuat, Rom, Parsi semua jatuh. Tak habis dunia. Masa itu 1/4 dunia di bawah jajahan Islam. 1/4. Umar bin Abdul Aziz, dia selalu pergi. Salah satu benda yang saya baca dia, Umar bin Abdul Aziz ni satu hari dia dibawa oleh khalifah. Mereka keluarga gubernur semua ni, keluarga khalifah ni, dibawa pergi ke markas tentera Bani Umayyah hebat. Jadi bila khalifah berjalan dengan tentera yang ratusan ribu, hebat dengan segala peralatan senjatanya, jadi ditanya kepada khalifah, tanya kepada dia, "Madza tara ya Ibn Abdul Aziz?" Apa yang sedang engkau lihat wahai Ibnu Abdul Aziz? Ini kan keluarga khalifah, supaya kau tengok, semangat kau tengok bagaimana kerajaan kita. Ibnu Abdul Aziz kata, "Ara dunya ta'kulu ba'daha ba'da wa anta ma'khudun bihi wa mas'ulun anha. Ma'khudun biha wa mas'ulu anha." Aku sedang lihat dunia itu sedang memakan antara satu sama lain, dan engkau adalah orang yang bertanggungjawab dan dia akan dipersoalkan oleh Allah mengenainya. Dia kata kepada khalifah. Khalifah sayang kat dia. Dia orang warak. Dia pernah merintah Hijaz, Madinah, bagus pemerintahannya, rakyat sayang. Lepas tu dia kata, kau tidak kagumkah dengan hebatnya pemerintahan kita ini yang telah kami bina? Ma'ajabat, tak mengkagumkan kau? Kata Umar Abdul Aziz. Tengok tuan-tuan, kalau manusia tawakal, apa jadi yang kata-kata dia? Dia kata, bal a'jab ma a'jaba man arafa Allah fa'asahu wa arafa syaitan fa'atba'ahu
wa arafa dunya farakina ilaiha. Bahkan yang paling hebat dan mengkagumkan, yang paling mengkagumkan ialah orang yang mengenali Allah kemudian menderhakainya, mengenali syaitan kemudian mengikutnya, mengenali dunia kemudian ia condong kepada dunia. Mungkin kita kalau fikir kata-kata macam tu tak menyenangkan hati seorang pemimpin, tapi Sulaiman bin Abdul Malik kagum dengan kata-kata itu, sehingga pada hari dia nak meninggal, Sulaiman bin Abdul Malik ni, semua orang tunggu jawatan ni, khalifah siapa ni? Ni pak saudara, mak saudara semua ada ni kan, mak anak sepupu siapa nak jadi, nak ganti Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik hari dia sakit, dia ada seorang penasihat dia nama Raja Ibnu Haywah, terkenal dalam sejarah Islam, menteri yang baik dalam menasihati kerajaan Bani Umayyah, saleh orangnya. Dia tanya, ketika dia sakit, aku sedang berfikir bagaimana hendak aku serahkan urusan pentadbiran kaum muslimin selepas ketiadaanku nanti. Raja Ibnu Haywah kata pada dia, wahai Amirul Mukminin, mimma yahfazuka fi qabrika wa yashfa'uka fi ukhrak antaraka lil muslimin man antaraka lil muslimin khalifatan adl. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, antara perkara yang boleh menyebabkan engkau dijaga di dalam kubur, selamat kau dalam kubur, dan kau diberi syafaat oleh Allah di akhirat, mendapat syafaat di akhirat, kau tinggalkan untuk orang Islam khalifah yang adil. Dia kata, siapa? Aku nampak Umar bin Abdul Aziz, sepupu jauh pergi. Dia kata, buat mari surat, aku nak tulis surat. Selepas dia Umar Abdul Aziz, tengok Allah kalau nak beri jawatan pada orang, dapat juga tuan-tuan. Subhanallah, dia dapat ke dia. Sulaiman bin Abdul Malik wasiatkan Umar Abdul Aziz menjadi khalifah, dan selepas daripada itu dia panggil semua gubernur-gubernur, pembesar-pembesar Bani Umayyah bai'ah dengan dia, janji setia sebelum dia mati, kamu akan taat kepada khalifah yang ada dalam surat ni. Siapa tak tahu? Semua turus angkatan tentera ke apa semua taat. Meninggal saja Sulaiman bin Abdul Malik, orang berhimpun berpuluh-puluh ribu manusia dalam masjid untuk tahu siapa khalifah baru. Semua anak-anak gubernur, anak-anak apa gubernur tak gubernur, anak khalifah semua ada. Raja Ibn Haywah naik, selepas dia bagi ucap, dia panggil Umar Abdul Aziz, kum ya Amirul Mukminin, bangkit wahai Amirul Mukminin, engkaulah orang yang ada dalam surat ini. Semua orang terdiam. Tuan-tuan, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dia tak boleh bangun. Dia naik, dia berdiri depan orang ramai. Apa dia kata? Kalau kita kata, masih banyak, saya pun tak sangka saya nak dilantik. Dia kata, ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya jawatan ini telah diberikan kepadaku tanpa bermesyuarat denganku dan tanpa pernah aku memintanya, dan juga tidak pernah bermesyuarat dengan kamu semua. Sesungguhnya aku mencabut bai'ah setia yang ada di tengkuk-tengkuk kamu. Pilihlah siapa yang kamu mahu. Orang ramai bising, orang kata kami tak mau, kami mau kau. Lepas orang kata kau kena jadi, orang dah lantik kau, orang nak kau, kami bai'ah kau. Dia jadi khalifah. Lemah semangat dia ni, dia takut, menangis dia. Orang bawa mari kenderaan khalifah nak balik rumah, dah jadi khalifah rasmi dia ada. Zaman dulu lagi dia tak nak. Semua pemberian ni dia tak nak. Bagi khalifah, bagi pengawal, bagi apa dia tak nak dia. Saya nak cerita, dia balik ke rumah dia,
Dia duk fikir dia kena jadi khalifah ni. Semua ni dunia Islam besar ni. Dia duduk, dia rehat, kemudian dia penat sama pasal dia menguruskan jenazah Khalifah Sa'id. Anak dia masuk pada dia nak tidur. Anak dia tanya, apa yang sedang kau buat wahai Amirul Mukminin? Anak dia 15 tahun, Abdul Malik nama. Dia kata, wahai anakku, ayahmu terlalu letih menguruskan jenazah bapa saudara di mereka jugalah, Sulaiman bin Abdul Malik. Dan ayahmu tidak pernah merasai suatu keadaan yang tubuhnya begitu penat lebih pada waktu ini dengan jawatan. Jadi apa yang kau akan buat wahai ayah? Ayah akan tidur sekejap sehingga masuk waktu zuhur. Nanti ayah akan keluar untuk bersembahyang bersama orang Islam. Khalifah kena sembahyang di masjid, kena jadi imam. Kan khalifah menyorok waktu sembahyang. Subhanallah, anak dia 15 tahun kata dia, ayah, wahai Amirul Mukminin, siapa yang menjamin untuk Amirul Mukminin hidup sehingga waktu zuhur? Sedangkan sekarang adalah kewajipan Amirul Mukminin pergi mengembalikan hak-hak orang-orang yang dizalimi. Siapa yang menjamin kau? Dia nak tidur, terbangun dia. Sesungguhnya wahai Amirul Mukminin, kewajipan engkau mengembalikan, dipanggil raddul mazalim, mengembalikan hak-hak orang yang kena zalim. Engkau nak tidur, siapa yang jamin sehingga waktu zuhur jika engkau mati? Dia bangun duduk, dia ambil panggil anak dia dekat pada dia, dia cium kedua belah mata anaknya. Alhamdulillahilladzi akhraja min sulbi man yu'inuni ala dini, kata dia. Segala puji bagi Allah yang mengeluarkan daripada sulbi aku orang yang menolong aku di atas agama aku. Mentadbirlah Umar bin Abdul Aziz negara orang Islam, tuan-tuan. 2 tahun 5 bulan 5 hari. Sebelum itu ada kemiskinan. Hari dia naik, hari kedua dia pergi bagi khutbah umum. Oh, tutuplah handphone semua, lagu-lagu tu lagi. Dia beri ucapan, habis dia memberi ucapan. Antara benda yang menarik, dia kata, ayuhan nas, walastu biqadin, ayuhan nas, la kitab ba'da al-Quran wala nabi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, tidak ada kitab selepas Al-Quran dan tidak ada nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walastu biqadin wa innama ana munaffis, aku bukan penentu hukum, aku pelaksana hukum Allah. Walastu bimubtadi'in wa innama ana muttabi', aku bukan ahli bid'ah, aku hanya seorang yang mengikut sunnah. Walastu khairu minkum walakinni athqalukum himla, aku bukan orang yang paling baik di kalangan kamu, sedangkan cuma aku adalah orang yang paling tanggung, orang yang paling berat tanggungannya di kalangan kamu. Wa ana aqulu hadha wa a'lamu anni aktsaru dzunuban 'indallah, aku mengucapkan ucapanku ini sedangkan aku tahu aku orang paling banyak dosa di sisi Allah. Duduk dan menangis sehingga menteri dia semua tunggu. Dan kemudian dia kata, alangkah besarnya ujian Allah kepada kau. Balik ke rumah 2-3 hari itu, tengok tuan-tuan, orang saleh memerintah. Kalau kita 3-4 hari itu hari kerajaan je kan nak. Balik, isteri dia duduk gini, dia duduk, kedua tangan dia tak di pipi dia, duduk di rumah dia, dia menangis. Isteri dia bertanya dia, apa yang Amirul Mukminin tangiskan? Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai istriku, aku telah diuji oleh Allah dengan jawatan ini, dan aku sedang teringat orang-orang yang miskin. Aku teringat ibu-ibu yang janda, anaknya ramai, rezekinya sedikit. Aku teringat orang-orang dalam tawanan,
Aku teringat para fuqara kaum muslimin. Aku tahu bahawasanya mereka kesemuanya ini akan berdiri mendakwaku pada hari kiamat kelak. Dan aku bimbang, aku tak dapat menjawab hujah-hujah mereka sebagai khalifah, kerana aku tahu yang menjadi pembela di pihak mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, menangis istrinya. 2 tahun 5 bulan dia memerintah negara Islam, bertukar keseluruhannya. Tidak, itu yang tuan-tuan dengar, tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Sehingga terpaksa duit tu diiklan. Siapa yang nak kahwin tak ada duit, mari ambil. Tu pun banyak lagi yang miskin. TV tunjuk bagi yang miskin tu dulu lah. Kita kadang-kadang kutipan zakat bunyinya hebat, 18 juta. Tiba-tiba yang miskin artis juga kena pergi hantar. Ke mana wang tu pergi? Saya tak kata dia ambil, saya tanya ke mana pergi. Hebat tuan-tuan. Tapi saya nak sebut apa yang berlaku apabila dia nak meninggal. Akhirnya dia nak meninggal. Pada hari dia nak meninggal, subhanallah, dia sakit. Merintah muda, umur 36 merintah, tapi dia meninggal awal 2 tahun setengah meninggal. Allah ringankan beban dia. Orang bila masuk menteri tengok baju Amirul Mukminin ni tak tahu bayar elok lah. Kata ke isteri dia, salinlah baju khalifah. Orang duk datang gua duk ziarah kan. Isteri kata nak salin, apa baju tu je ada pun. Khalifah tidak memiliki baju, melainkan itu. Kita tengok khalifah tak kaya tapi rakyatnya senang. Ajaib pemerintahannya. Tapi saya nak sebut yang berkaitan dengan hadis ni, apa yang dia kata. Orang telah kata pada dia, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau ingin mewasiatkan sesuatu pada anak-anakmu? Kata Umar bin Abdul Aziz, apa yang ingin aku wasiatkan? Aku tidak memiliki apa-apa. Mengapa kau tinggalkan anak-anak engkau dalam keadaan mereka tidak memiliki? Bukan dia tinggalkan, dia kembalikan harta-harta dia, tak ambil. Tuan-tuan dengar apa Umar bin Aziz kata, anak-anakku, jika mereka orang-orang in kanu salihin, fallahu la yatawalla salihin. Anak-anakku, jika mereka orang-orang saleh, Allah lah yang menguruskan orang-orang saleh. Jika mereka orang-orang yang tidak saleh, aku tidak ingin meninggalkan hartaku di tangan orang-orang yang menderhakai Allah, lalu menggunakan hartaku untuk menderhakai Allah. Dia panggil semua anak-anak dia masuk. Umar Abdul Aziz, dia kata, wahai anak-anakku, sesungguhnya bapakmu telah diberi 2 pilihan. Yang pertama, menjadikan kamu semua kaya dan bapak kamu masuk ke dalam neraka dengan menggunakan wang negara. Yang kedua, kamu semua jadi miskin macam sekarang, tetapi bapak kamu masuk ke dalam syurga kerana ia tidak menggunakan wang rakyat. Sesungguhnya wahai anak-anakku, aku telah memilih syurga. Dia tak kata aku memilih kamu susah, aku telah memilih syurga. Tuan-tuan, Umar Abdul Aziz meninggal, anak dia tak ada harta, tak macam anak-anak gubernur lain, khalifah sebelumnya. Tetapi apabila jatuh kerajaan Bani Umayyah ataupun selepas daripada itu, anak-anak Umar Abdul Aziz adalah keturunan yang kaya raya, adalah golongan yang kaya raya, hasil daripada orang yang rezeki yang Allah beri pada mereka. Dan anak-anak setiap khalifah yang apabila khalifah itu jatuh mereka kaya, mereka bertukar menjadi orang-orang yang susah kemudian daripadanya. Hadis yang seperti ini kita ingat, tatbiq kata Umar Abdul Aziz, jika mereka orang saleh, Allah menguruskan orang-orang saleh. Kita punya tawakal tak cukup kepada Allah Azza wa Jal dalam banyak hal. Kita aku tawakal kat Tuhan, bunyi di mulut je kita, tak masuk ke dalam hati tawakal itu. Jalla wa ala.